6.2 iaitu pergerakan dan pertumbuhan manusia. So kalau kita lihat dekat sini, kriteria kejayaan kita ada 3. Okey, iaitu yang pertama, di akhir pembelajaran ini diharap murid berjaya ataupun kamu berjaya menamakan 2 bahagian yang membantu manusia untuk bergerak. Okey, 2 bahagian yang membantu manusia untuk bergerak. Okey, yang kedua, kamu dapat menyatakan maksud. Okey, maksud bagi otot berantagonis. Maksud otot berantagonis. Dan yang ketiga, kamu dapat menerangkan satu daripada 2 pergerakan antagonis otot untuk membengkokkan dan meluruskan tangan. Okey, nanti link kehadiran ingatkan saya kena bagi sebab link tu dia ada perubahan sedikit. Okey, so cikgu harap boleh nampak cikgu punya skrin ni. Okey, so kita tengok dekat sini. Ini kamu boleh rujuk buku teks sebenarnya. Cikgu ambil saja daripada buku teks muka surat 128. Okey, ni daripada buku teks ya, muka surat 128. So kalau kita lihat sistem rangka yang kita belajar pada tajuk 6.1 dulu tu, sistem rangka dan otot ni dia membolehkan manusia ni bergerak. Okey. So pengecutan dan pengenduran otot. Ni yang penting part yang penting ni cikgu nak highlight. Pengecutan dan pengenduran otot rangka. Dia akan menghasilkan pergerakan. Apa yang membolehkan kita bergerak ni adalah pengecutan dan pengenduran otot rangka. Okey, jadi otot rangka ni kan dia akan bertindak secara berpasangan. Ni yang penting. Otot rangka ni dia akan bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Jadi, setiap pasangan otot yang bertindak secara berlawanan ini kita kenali dia sebagai otot berantagonis. Okey, cikgu ulang. Ini adalah poin yang penting. Okey, pasangan otot yang bertindak secara berlawanan dikenali sebagai otot berantagonis. Okey, so kamu kena tahulah apakah itu otot berantagonis, iaitu pasangan otot yang bertindak secara berlawanan yang dikenali sebagai otot berantagonis. Okey, jadi pergerakan otot-otot ini yang membuatkan manusia ni ataupun kita ni boleh berjalan, melompat, berlari, berenang, merangkak dan mengangkat barang. So, jom kita tengok apa pergerakan antagonis ni ataupun otot berantagonis. Okey. Kamu boleh nampak tak rajah dekat bawah ni? Okey, ni yang pertama dan ini yang kedua. Okey. So, yang pertama ini adalah membengkokkan lengan. Cuba kamu bengkokkan lengan kamu. Cuba kamu bengkok lengan kamu. So, dekat lengan kita ni kan, dia ada 2 otot tau. Okey, so yang pertama adalah otot bicep. Okey, yang pertama adalah otot bicep. Dan yang kedua adalah otot tricep. So yang dekat bahagian atas lengan kita ni adalah otot bicep. Yang bahagian bawah adalah otot tricep. So semasa kita membengkokkan lengan, otot bicep kita ni dia mengecut. Okey, masa kita membengkokkan lengan, otot bicep kita ni dia mengecut. Manakala pada keadaan itu juga otot tricep ini mengendur. That's why yang badangan kita boleh bengkok. Kalaulah otot bicep dan otot tricep ni tiada pergerakan, tidak mengecut atau mengendur, tangan kita ni tak boleh nak bengkok. Sebab tu yang kadang-kadang kita nak bengkok tangan kalau kita rasa sakit. Masa kita sakit, otot kita sakit, kita tak boleh nak bengkok tangan, kita rasa sakit kan. Itu maknanya kemungkinan otot bicep dan otot tricep ni dalam keadaan yang tidak
sihat. Okey. Yang kedua, kita lihat pula keadaan bila kita meluruskan tangan. Okey, cuba kamu luruskan lengan kamu. Okey, kamu luruskan lengan. Okey, pada keadaan ini, otot bicep kita dia mengendur. Cuba kamu tengok dia mengendur. Mengendur tu dia macam kamu tahu kan istilah mengendur dia macam relax sikit. Okey, tapi otot tricep pula yang mengecut. Okey, kamu boleh rasa. Okey, otot tricep kamu itu dalam keadaan mengecut. Okey, boleh faham pergerakan antagonis ni iaitu pergerakan pasangan otot. Otot mana? Otot bicep dan otot tricep. So, dia mesti berlawanan. Kalau otot bicep mengecut, otot tricep mengendur. Okey? Itu yang kita panggil sebagai otot berantagonis. Okey. Seterusnya, yang kedua, okey, yang kedua ni kamu boleh lihat sekejap lagi saya besarkan sedikit. Okey. Saya besarkan sikitlah saya punya skrin ni. Okey, boleh nampak ya? Okey. So kita nak belajar pula yang kedua. Tadi kita dah tahu otot ni ada bicep, ada tricep. And then sekarang kita nak lihat sendi. Okey. Sendi ni dia adalah tempat. Okey, sendi dia adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. So dekat mana sendi? Cuba kita tengok rajah 6.13 ni. Mana sendi? Ni sendi yang dia bulatkan ni. Ni adalah sendi. Okey. Alright. So ni contoh dekat kita punya lengan dekat siku kita tu lah. Dekat siku kita tu adalah sendi engsel. Okey, dekat siku tu adalah sendi engsel. So sendi ni adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. So kita tengok dekat sini apa tulang yang ada. Kita dah belajar kan dalam sistem rangka. Ada ulna, ada radius. Okey. So itu yang menyebabkan pertembungan di antara beberapa tulang. Jadi sendi ni kan dia membenarkan anggota badan kita ni bergerak. Okey, sendi yang membenarkan anggota badan bergerak dinamakan sendi bergerak. Okey. Jadi sendi engsel ni yang dekat siku kita tu dia membenarkan anggota badan kita ni bergerak. Macam lengan kita ni bergerak kan, boleh membengkok, boleh meluruskan lengan. So manakala sendi yang tidak membenarkan bahagian anggota badan bergerak, kita namakan sendi tidak bergerak. Okey, yang tadi tu sendi bergerak Okey, yang tadi adalah sendi bergerak. Sendi bergerak ni dia membenarkan anggota badan bergerak. Manakala sendi tidak bergerak, dia tidak membenarkan bahagian anggota badan bergerak. Contohnya sendi pada tengkorak kita. Okey. Alright. So kalau kita tengok rajah 6.13 ni adalah contoh sendi engsel. So sendi engsel ni sendi bergerak ke tidak bergerak kelas? Bergerak. Sendi bergerak. Okey ya. So, apabila dia ada pergerakan, mesti ada otot yang terlibat. Okey, bila ada pergerakan, mesti ada otot yang terlibat. So, dalam sendi engsel, apakah dua otot yang terlibat ni dalam pergerakan dekat sendi engsel? Siapa tahu? Boleh tulis dekat ruangan komen. Cikgu baca dekat ruangan komen. Okey, it's okay Alia, tak apa lambat. Okey, siapa yang ada dengan cikgu sekarang cuba tulis apakah 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 dua otot yang terlibat dalam pergerakan di sendi engsel ni. Okey, Maisara dah jawab. Bicep. Okey, tak ada R dekat situ. Bicep. Okey, bicep lagi. Lagi satu.
Yes, betul. Okey, dia punya otot, dua otot yang terlibat ataupun otot berantagonis yang terlibat dekat sendi engsel, okey, iaitu dekat kita punya siku ni adalah otot bicep dan otot tricep. Okey, thank you Mai Sarah sebab jawab soalan cikgu. Okey, so dekat sini, inilah otot bicep. Inilah otot tricep. Okey, kamu nampak tak ada dua istilah ni, ligament. Dekat sini ada ligament dengan tendon. Okey, ada ligament dengan tendon. So, ligament ni apa? Okey, ligament ni adalah tisu. Okey, dia tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambungkan dua tulang. Okey, so ligament ni adalah tisu yang menghubung, tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat untuk menyambung dua tulang. Dia macam chewing gum. Pernah makan chewing gum kan? Dia macam chewing gum lah lebih kurang ligament ni. Tapi dia sebenarnya tisu lah. Okey, dia tisu yang menghubungkan dua tulang. Okey, so sifat ligament yang kuat dan kenyal ni, dia membolehkan ligament ni diikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. So ligament ni macam, tadi dia macam chewing gum ataupun macam getah. Dia macam tu lah. So dia bersifat kenyal. Tapi dia tisu. Kamu tahu kan dalam badan kita ni mula-mula unit asas dia adalah sel. And then tisu, banyak-banyak sel tu dia akan membentuk tisu. So dekat badan kita ni ada banyaklah tisu. Dekat otot, tisu otot. Okay. Dekat pipi, tisu pipi. Dekat tangan, tisu tangan. Dekat darah, sel-sel darah lah. Okay. Alright. So, itu yang membenarkan pergerakan tulang sebab yang memegang ataupun menyambungkan, mencantumkan tulang radius dengan ulna ni adalah ligament. Okey, so tendon. Tendon ni apa pula ni tendon? Okey, so tendon ni okey. Okey, tendon kita akan lihat sekejap lagi Benda ni adalah otot. Okey, otot ialah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. So sel otot, okey, dia akan mengandungi mitokondria yang menjana tenaga untuk pengecutan dan pengenduran. Okey. Okey, so ni tendon lah. Tendon ni dia dekat bahagian hujung otot itu kita dapat lihat. Okey, so sekarang kita nak lihat rajah yang kedua ni, rajah yang ketiga dah. Iaitu kat sini ada fungsi bagi cecair, sinovial, rawan dan tendon panda sendi. Okey, ini kamu rasa-rasa sendi dekat bahagian mana ni? Siapa tahu? Ni sendi dekat bahagian mana? Okey, tak apa. Ada yang menjawab ke dekat ruangan komen? Cikgu lihat sekejap. Okey. Engsel. Dekat? Engsel tu, sendi engsel tu. Sendi engsel. Okey. So kalau kita lihat dekat sini dia ada tulang dan otot. Mana tulang dan otot ni? Dia ada tulang dan otot. So dekat bahagian sendi ni kan, okey, dekat bahagian sendi ni dia ada satu cecair tau. Yang ini. Iaitu cecair dia kita namakan sebagai cecair sinovial. Okey, cecair sinovial. Jadi cecair sinovial ni dia berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Okey, cecair sinovial juga dia bertindak sebagai pelincir. Okey, kamu faham kan pelincir dia bagi memudahkan pergerakan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua adalah rawan. Okey, rawan ataupun tulang rawan. So mana tulang rawan ni? Yang ini dengan yang ini. Okey, so tulang rawan ini dia akan bertindak sebagai pelindung macam cushion tu terhadap sendi. Okey, dia mengurangkan geseran.
Okey, kalau ada penghentakan, dia akan mengurangkan geseran. Okey, manakala yang ketiga adalah tendon. Tendon ni dia tisu penghubung. Okey, tisu penghubung yang menghubungkan otak pula dah, maaf, otot kepada tulang. Okey, so cikgu ulang, tendon ni adalah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. So tendon ni dia terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Kalau ligamen tadi dia bersifat kenyal, tetapi tendon dia bersifat tidak kenyal. Jadi daya pengecutan otot ni dia akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Okey kelas, ada soalan tak nak tanya setakat ini? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan nak bertanya, cikgu akan share lagi sekali nota-nota ni dekat dalam grup dan cikgu akan bagi soalan ini pada esok hari. Okey, esok cikgu akan bagi latihan untuk yang ini. Okey, so kita akan buat offline lah besok. Esok ada 2 masa kan? Okey, satu masa tu cikgu akan buat offline, satu masa cikgu akan buat secara online. Okey, so hari ni kamu just baca bagi faham betul-betul. InsyaAllah kalau rakaman ini siap, cikgu akan share rakaman supaya kamu boleh lihat berulang kali. So cikgu akan bagi latihan untuk kamu buat, atau itu latihan pentaksiran. Okey, ada soalan nak tanya setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada, setakat ini saja kelas kita untuk pagi ini. Cikgu tak nak terang banyak-banyak sebab kita ada 1 masa sahaja. So, masa yang ada lagi 10 minit, kamu boleh baca balik nota ini berulang kali yang saya akan hantar melalui WhatsApp group kita.